Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Zulkifli Razak. Zul Razak, sesi 2 jam kita, satu sesi hari ini. Dan kita mula balik kepada topik teknikal kita, kepada model, satu model pasaran ya, yang saya gelarkan sebagai dinamik pasaran. Dinamik pasaran ni adalah adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pasaran. Jadi kita buat satu model untuk nak baca pasaran menerusi korelasi, menerusi momentum dan juga kepada paras-paras Fibonacci ya, melalui struktur pasaran. Jadi itu adalah apa secara gistnya, asasnya, base dia kepada model pasaran market dynamic ya. Jadi hari ini kita akan bermula balik wassalam Atirah kepada struktur pasaran, asas kepada teori Elliott Wave. Jadi hari ini kita akan masuk kepada yang asas. Sunbi, salam sore, Kimi, wassalam. Okey, jadi sebelum kita mula, saya baca penafian dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Syaris, wassalam. Ada kemungkinan anda berhilang sebahagian atau keseluruhan pembenaran asal, itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dengan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Wassalam, Pian. Nama saya Zulkifli Razak, panggil Zul sahaja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan saya dah buat lebih daripada 10 tahun. Jadi kita lihat dulu kepada pasaran, apa yang sedang berlaku. Kita ada pada Jumaat lepas pergerakan pasaran. Not actually NFP yang menyebabkan pergerakan yang besar. Sebaliknya kepada ISM Services. Kita nampak selepas NFP tak ada banyak pergerakan. Tetapi yang selepas tu Yus, wassalam. Akashah, waalaikumsalam. Jadi sekarang ni soalan dia, adakah kita melihat kepada ini dah lengkap dan meneruskan pergerakan ke atas, ataupun seperti yang kita tandakan sekarang ni, kita melakukan pergerakan ini masih lagi membuat correction daripada high di sini ya. Jadi itu yang menjadi persoalannya sekarang ni. Wassalam Fikri. Dan semasa saya presentkan dua, tetapi kita pilih satu. Jadi kalau kita nak lihat kepada struktur, sama ada seperti yang kita lukiskan sekarang, di mana pergerakan ini masih lagi dalam correction, selagi high ini belum break, kita masih katakan ini sebagai correction, disebabkan oleh, kalau kita pergi kepada time frame yang lebih rendah, okey, penurunan di sini adalah dalam 5 lekuk. Ini adalah 5 lekuk. Kita ada separation clear di antara 2 dan 4. Okey, ni maksud saya. 1, 2, 3, 4. Di antara 4 dan 1 kita ada separation dan kita katakan ini merupakan structure motif. Dan ia berakhir dengan divergence. Ini pun berakhir dengan divergence. Jadi cukup sifat dia untuk kita katakan ini merupakan structure motif. Kenapa kita nak identify dia sebagai structure motif? Kalau motif, higher chances untuk dia cuma melakukan correction sebelum melakukan another motif. Ini view kita sekarang. View alternatif dia adalah struktur ini 5 lekuk dan dia merupakan sebahagian daripada flat di belakang ni. 3 dan 5 untuk kita jangkakan pasaran bergerak ke atas. Okey. Minggu ini kita ada 2 benda. Yang pertama, kita ada data CPI. Ini adalah untuk data CPI US di mana pasaran menjangkakan headline figure di mana untuk month on month tak ada kenaikan inflasi. Harga kekal seperti sebelumnya.
manakala year on year dijangka terdapat penurunan. Okey, berbanding dengan tempoh masa Disember tahun lepas. Ingat year on year tu banding dengan tahun lepas punya data. Manakala untuk inflasi teras ataupun core CPI dijangkakan terdapat kenaikan untuk bulan ke bulan, manakala untuk year on year dijangka terdapat penurunan. Okey. Bagi saya, yang menggerakkan banyak pasaran adalah angka ini. Ini adalah yang pertama, sekiranya CPI keluar lebih tinggi dan pasaran akan jatuh lagi. Boleh Fikri? Okey, sekiranya CPI ni keluar lebih tinggi ataupun even sama dengan yang sebelumnya. Okey, even sama. Kalau inflasi teras ni jatuh tetapi sama dengan yang sebelumnya, headline kekal 0.1, itu bermakna inflasi kekal tinggi. Okey, jadi sekiranya itu berlaku, then pasaran masih lagi melakukan correction kepada Oktober 22 untuk US 500. Faham kenapa kita tengok benda ni kan? Dia akan pengaruh semua. Sebab kalau ini berlaku, then FOMC bulan 2 mesyuarat FOMC yang pertama dijangka masih lagi hawkish. Masih lagi positif, masih lagi menunjukkan bahawa FOMC akan cuba untuk merendahkan lagi inflasi. Yang kedua, sekiranya ini keluar seperti jangkaan. Okey, kalau keluar sama seperti jangkaan, then kita akan ada pembetulan yang lebih besar dekat indeks, di mana untuk US 30 ni, ini boleh extend a bit. Maksudnya ini adalah macam ni. Akan extend a bit against high di sini. Sekiranya keluar seperti jangkaan. Sebaliknya, sekiranya CPI itu lemah, ini adalah bottom dia dan kita akan jadikan struktur ini sebagai flat dan kita akan meneruskan pergerakan ke atas. Apapun, selagi dia dalam ruang di sini, selagi dalam kawasan ini, kita tak tahu dia nak pergi mana. Naik boleh, turun pun boleh. Faham tak apa cerita saya sekarang ni? Okey? Turun boleh, naik pun boleh. Mana-mana dia nak pergi. Banyak sangat keberangkalian dia. Tetapi, sekiranya CPI itu tinggi, kita jangkakan correction ini akan berlaku dalam motif. Meneruskan motif yang pertama ni. Konsep 5-3 je. Okey? Faham? Boleh? Benda yang kedua berlaku pada minggu ini, kita akan melihat pasaran beralih kepada benda ni pula. Ya, kita akan melihat kepada pasaran yang akan melihat kepada prestasi corporate sepanjang kuartal keempat. Okey, pada minggu ini kita akan ada yang antara syarikat yang mempunyai market cap terbesar dalam healthcare, ini adalah UNH. UNH tengah jatuh sekarang ni. Saham dia tengah jatuh sekarang ni. Kita juga akan ada bank, termasuklah fund, BlackRock, Citigroup dan lain-lain ni, yang akan mengeluarkan laporan perolehan dia
Jadi ini adalah yang akan banyak mempengaruhi US 500. Ya, Nasdaq tak. Nasdaq tak ada bank. Nasdaq tak ada yang bank-bank ni. Jadi sekiranya prestasi syarikat kewangan ni lebih rendah, healthcare lebih rendah, dan US 500 akan melakukan yang kita katakan ke bawah tadi. Jadi ada dua cerita untuk minggu ni. Yang pertama tadi, yang pertama tadi adalah CPI. Saya letak color merah lah. Yang pertama adalah CPI. Yang kedua adalah corporate report kuartal 4. Dua ni yang akan menentukan adakah kita akan melihat kepada high di sini break ataupun low di sini break. Nampak? Semasa sabar dulu. Kita ada view untuk US 500 sabar dulu, stand on the side. Untuk US indices masih tak nampak ke mana. Ini selagi high di sini belum break, low di sini belum break, ini sideways. Itu untuk US 30. Manakala untuk US 100 pun yang sama. Bukan high di sini. Sebab saya boleh alihkan dua ke sini. Tak ada hal. Senang je nak lukis dia supaya dua tu pergi kat sini. Sebab nampak daripada high ni, ini dah break trend line. Dah ready buang pekerja. Bukan JP Morgan dah umum dia akan turunkan jumlah pekerja dia. Sebenarnya penurunan jumlah pekerja tu bagus sebenarnya Sunbi. Event leading kepada penurunan jumlah pekerja tu, itu yang tak bagus. Tapi the moment dia turunkan jumlah pekerja, itu bermaksud kos operasi akan rendah. Jadi perolehan syarikat boleh naik. Kena faham, bukannya buang pekerja terus syarikat tu tak bagus. Tujuan dia buang dia tak perbaharui kontrak pekerja ataupun mula menurunkan jumlah pekerja tu, itu adalah news positif bila itu berlaku sendiri. Masa dia umumkan itu tak bagus, bila dia laksanakan itu bagus. Faham? Fikir daripada sudut kalau anda pemilik syarikat. Yes, tak bagus buat negara lah. Tapi mungkin kepada institusi lain ataupun lebih banyak syarikat yang dibuat dan diorang yang kena buang kerja ni start syarikat dan ambil dan memulakan perniagaan. Itu mungkin bagus. Nampak? Kena tengok dari sudut tu lah. Tapi apa pun tak kisah. Sini pun kita boleh buat sebagai flat. Dan kita memulakan pergerakan ke atas ni. Selagi high di sini tak break, low di sini tak break, anda tak buat apa. Itu US 100. Kita ada Eropah punya bursa. Indeks utama dia contohnya seperti Frankfurt ni. Dekat Germany, GER 40 yang dah break high ini. Tapi maksudnya adakah dia dah habis ke tak? Ni dah break. Nak lukis lurus pun payah. Ni dah break. Itu dah break. Tetapi dapat tak kita nak trade di sini? 1, 2, 3. Ini belum. Sebab breakout dia cuma 3. Belum. Sabar dulu. Kalau breakout 3 tak dapat. Ingat, breakout 5 anda trade. Sekiranya ini breakout sekali lagi, then anda trade 5. Faham? Dan ini boleh trade. Breakout 3 jangan. Itu selalu fake out. Kalau nak antara cara untuk kenal fake out, kalau dia breakout 3. Macam mana kita nak kenal dia? Tengok dekat sini je. Structure 1, 2, 3.
1, 2, 3. Momentum dia 3 momentum je. Kita nak tengok 5 momentum. Boleh Yus? Fikri? Kimi? Okey, setakat ini 3. Kalau anda gunakan apa-apa teknik anda yang dulu, yang trade breakout kan, itu salah satu caranya. Itu betul-betul breakout ataupun itu cuma fake out. Tengok 3. Kalau 3 mungkin fake out. Sebab dia boleh buat sebagai apa? Sebagai 4. Ni 4, ni 5. Okey? Okey, itu untuk DEX. DEX tak ada apa. Kita jangkakan akan berlaku correction. Okey. Itu DEX. Ini cerita dia. Pian, ingat tak 2 tahun lepas kita cerita pasal kita nak cari untuk DEX, untuk UK, untuk FTSE 100 ni. Kalau dia buat penurunan, dia yang lead kan. The thing is, dia dah break the whole thing. Ni dah break high. Setakat ini adalah breakout 3. Setakat ini, daripada low dia breakout 3. So, saya nak tunggu satu lagi high untuk kita trade dia. Okey? Di sini. Bagi mereka yang agresif, sekali lagi saya ulang, bagi mereka yang agresif, Kaideh, bagi mereka yang agresif, anda boleh cari peluang di sini. Bagi mereka yang agresif. Tapi, ini setakat ni 3. Sebab tu saya tak letakkan dia punya blue box. Hanya bila dia buat 5, dan kita akan ada blue box. Dekat time frame kecil. Ini daily. Maksudnya dekat H1 tu nanti. Hanya bila H4 ke H1 ke, kalau dia buat macam ni. Dan breakout 5, then baru kita trade dia kat sini. Faham? 3 ni adalah sama dengan apa yang kita correction. Okey? Maksudnya dekat sini nanti akan buat WXY. Yes. Dia dah breakout ya. Baguslah dia breakout bagi yes. Jadi kita akan tunggu. Ini setakat ini cuma 3. 1, 2, 3. Okey. Anda nak tunggu 4, 5. Then kita dah ada motif structure incomplete. Itu structure. Faham yang itu okey. Asalkan first hendaklah ada incomplete structure. Incomplete structure bila dia break out ke semua tadi. Maksudnya dalam yang besar ni, okey, kita dah ada high, low, high, higher low, higher high. Ni dah ada. Okey, cumanya ini breakout 3. Kita nak confirmkan dia dengan 5. Then kita katakan bahawa ini adalah incomplete structure motif. Okay, cantik. Structure dia tengah ikut textbook. Cumanya tunggu confirmation 5. Itu je. Satu lagi high. Bagi mereka yang agresif, anda akan tunggu triple. Anda akan tunggu double correction. Okey? Anda akan tunggu double correction. Bagi mereka yang agresif. Barulah jumlah lekuk dia sama dengan yang lain. Itu adalah untuk UK 100. JP225 saya tak minat. JP225 ni saya tak minat. Low di sini mungkin dah habis. 1, 2, dan kita akan ada 3 kat sini. Ini tak ada apa.
Ini tak ada lagi siri pergerakan, belum ada. Kalau dia turun yang ini bagus. Itu bermakna Bitcoin akan lengkapkan struktur yang kita tunggu tu. Ya, struktur ni. Ingat tak struktur ni? Bitcoin ni akan lengkapkan 100%. Faham? Kalau dia turun 3 lekuk tadi, cuma 3, bukan 5. Itu bermaksud masih ada a bit US dollar punya kekuatan, a bit. Okey. Satu lagi untuk consider adalah Spain 35 yang sama. Nampak? Cumanya high di sini tak break the high ini. Ya. Sekarang ni baru 3. 1, 2, 3. Turun, naik 1 lagi. Dan itu memberikan kita ruang untuk nak ikut. Eropah nampaknya bukan apa. Ni sebab dia DAX dan Europe punya bursa sejak dari 2008-2009 ni kita buka satu. Okey, ni alternatif. Ini alternatif. Lepas ni saya ceritakan alternatif yang kedua tadi. Salam. Deal. Ini adalah untuk SPX. Kita tengok DAX. Kita tengok DAX. DAX nak buka yang mana? Kita nak buka, kejap. GER 40, panjang sikit. Okey, kita buka GER 40 yang ini. Tak cukup. Kita buka GER yang lama, GER 30. Okey, tak sampai juga. Kejap Lagi teruk. Okey, ni sampai 2009. Okey. Ini adalah sama dengan low ini. Ini adalah sama dengan low ini. Dia punya bounce ni, daripada sudut ratio, ini dah naik lebih banyak. Wassalam. Ini untuk US indices, dia dah naik sejak daripada housing bubble punya recovery. Ini daripada sudut ratio dia lebih tinggi daripada Germany punya bounce. Ini masih ada room untuk nak catch up. Faham? Ini masih ada room untuk nak catch up. Of course, kita dah tak ada 30. Kita ada 40 sekarang ni. Sejak September. GER 40. Sebab GER 40 tu tahun lepas baru start sendi. Sebab tu kita tak ada chart yang penuh dia. Dia menggantikan GER 30 tu. Sebab untuk supaya indeks tu lebih, adalah something jadi dekat Frankfurt yang menyebabkan dia orang tukar kepada 40 instead of 30. Accounting, some malpractice. Okay, faham? So, instead of US, start tengok FTSE, start tengok kepada satu mengenai FTSE, dia banyak berkaitan, company-company dia banyak yang dibentuk oleh syarikat yang berlandaskan kepada komoditi, contohnya. Tu yang sebabnya dia pada waktu ni dia ikut lebih kepada XLE, ETF XLE. Sekejap,
Saya tukar ni kepada ni balik. Okey. Itu view kita yang pertama. Sekiranya kita masih ada pembetulan kepada struktur ini tadi. Kepada struktur Oktober. Kepada low ini. Ke bawah. Sekiranya US dollar terus lemah, dan ini view kita. Ni alternatif kita. Sekarang ni, kita katakan US dollar masih lagi membuat 4 kita di sini. Sini adalah 1, 2, 3, 4 dan akan buat 5 dan melengkapkan 5 sebelum A ni di sini. Kita masih menyangka satu lagi dolar punya strength. Ya, ini akan buat macam ni. Sebelum, itu view sekarang. Ini maksud saya. Ni view kita sekarang. Di mana dolar sedang membuat 1, 2, 3, 4 dan 5. Untuk melengkapkan 5 dan seterusnya A. Okey, ini view kita sekarang. Sekiranya ini berlaku, 4 ni berlaku, dan ini akan berlaku. Test low 10, 22. Okey, itu view sekarang. Dan bermakna untuk yen pair akan ada 7 swing sini. Okey? Sebab indeks punya penurunan. Now, sekiranya kita ada indeks yang mengukuh daripada sekarang dan dolar, kita akan jadikan ini sebagai flat. Ini yang kita lukis dahulu. Di mana struktur semasa ni lengkap, melengkapkan low sejak bulan 3 2008 dan view ini makin lama makin nampak higher probability. Saya belum lukis yang ini. Ini view kita yang dulu. Okey, sekiranya ini berlaku bermakna indeks dah ke atas, Oktober punya low ni bottom. Ini cuma berlaku sekiranya CPI tadi rendah, kuarter 4 corporate US adalah tinggi. CPI rendah dilukis ke atas sekejap. Sekiranya CPI rendah, kuarter 4 corporate report untuk US companies adalah tinggi. Faham? Dan bottom market dah berlaku. Kita belum tukar view ini lagi. Europe indices menunjukkan ini sedang berlaku. Wall Street belum tunjuk. Jadi sekiranya ini berlaku, dan yen pair dah sampai bottom. Ingat, penurunan yang di sini, sebab itu cuma trade dekat ekstrim, bukannya sebab probability dia tak tinggi. Ini boleh naik, ini boleh turun, macam mana? Itu yang kita lukis dahulu kan Sundi. Ingat, untuk GJ ni, kejatuhan dia dari atas ni dah sampai ekstrim. Ni dah sampai 100%. Ni boleh lengkap. Sini. Sini dah boleh lengkap. Ya? Faham? Kenapa ni? Pergi saya ingat kita belah. Yes, yen pair. Cumanya saya tak dapat lukis yang tu tadi disebabkan oleh saham. Ini je sebab dia. Dan juga kepada ZN. Dan juga kepada ZN. Disebabkan oleh saham.
Ini sebabnya saya belum dapat nak lukis benda-benda tu tadi. Kita masih ada, sekejap, mana saham kita ni? Okey. Kalau anda tengok Apple ni kena tukar dia punya ni. Cat-cat ni saya belum update lagi. Okey. Apple ni, ini satu. Ni dua. Kita tak dapat satu kecil, satu dua merah tu besar. Sebab kita masih ada yang tak lengkap. Ni tak sampai lagi 100%. Ni tak sampai lagi 100% Apple. Kalau ini sampai, saya dah lukis dah. Okay? Itu satu. Apple yang paling besar. Kita ada Microsoft. Juga masih ada incomplete sequence. Ini belum lagi sampai. Itu je sebab dia. Ini belum sampai 100%. Yes, XLY. Itu yang paling besar lah. Yang jadi untuk kita punya perhatian kepada sentimen. Google. Belum lagi sampai 100%. Itu je sebab dia. Kita ada Amazon, satu lagi. Yang juga belum lagi lengkap 100%. Ya? Sebab itu, kita kena based on something. Ya? Tetapi, kita ada Berkshire ni, antara yang banyak menyumbang kepada untuk US 30, yang nampak daripada sini, sekarang ni, 1, 2, buat 3. Okey? Akan break ni. Sama dengan yang anda nampak dekat DAX, sama dengan Berkshire tadi. Sama dengan Berkshire. Sama dengan apa? Sama dengan FTSE tadi. Okey? Itu adalah untuk Berkshire. Jadi ini dah mula menunjukkan pergerakan ke atas. Kita ada untuk Tesla, dah sampai. Tesla ni dah sampai. Tesla dah lengkap. UNH. Ini dah menunjukkan ni flat. Kita tak dapat nak jangka kat mana dia. Ini flat. A, B dan C. Possible tak untuk dia buat benda ni? Possible. Sini dah 100%. Nampak? Minggu ni tunggu dua tu je. CPI dan corporate punya report. Ya? Bank dahulu. Ya, yang banyaknya minggu depan. Ya? Minggu depan lagi meriah. Kalau anda dapati tak ada apa-apa pun dalam Forex Factory, tiba-tiba market naik pukul 4 pagi kan. Itu Apple punya perolehan. Faham? Jangan ingat, tak ada apa-apa dalam Forex Factory, tiba-tiba bergerak besar. Jaga-jaga dengan benda tu. US 30. US 30 seperti yang kita ceritakan tadilah. Tak ada apa. Waktu ni stand on the side. Sebab tak ada high probability dia. Waktu ini tak ada apa-apa. Anda cuma ada 3. Daripada sudut structure. 3. Unless dia break high ini. 3 ni pun dia boleh buat 5, turun, naik, turun balik. Selagi high ini belum break. Selagi low ni belum break. Tak ada apa. Kecuali anda trade dekat time frame kecil-kecil. Itu saya tak dapat nak bantu. Bank report tak cantik itu menunjukkan tak ramai orang buat pinjaman. Kalau tak ramai orang buat pinjaman, maksudnya ekonomi is slower. Bank punya ni adalah daripada pinjaman. Dan juga kepada, sebab itu dia ada 2. Dalam bank report, anda kena tengok 2. Satu adalah hasil ataupun perolehan dia daripada trading dia. Itu yes, itu kepada kekuatan company. Tetapi orang nak tengok daripada pinjaman dia, Sunbi. Kalau lagi banyak dikeluarkan pinjaman, permintaan kepada pinjaman tinggi, NPL kekal rendah, ekonomi bagus. Faham? Bukan hanya tengok, bank perolehan tinggi. Tak. Dia ada 2. Yang pertama adalah
hasil trading, dia pun trade. Yang kedua adalah daripada pinjaman. Itu yang kita nak tengok. Boleh? Okey, ni untuk US 30. Tak ada apa. Setakat ini breakout dalam 3 structure. Apple. Tirah dah ada akses kepada ini kan. Buka kepada earning calendar ni. Tekan kat sini. Ni minggu depan belum. Minggu depan belum. Apple punya ni bila? Apple punya ni bila? Kita tekan Apple. Next week. Bukan next week. Minggu 1 lagi tak silap saya. Bila entah Apple? Syarikat-syarikat besar ni belum. Belum. Minggu ni belum. Minggu ni kita ada bank. Minggu depan kita banyak kepada syarikat bank masih. Netflix kita ada untuk Procter Gamble, untuk pharmaceutical. Apple minggu 1 lagi, bukan minggu depan. Apple akan after hours. Maksudnya kat sini anda akan nampak bulan. Bila Apple? Sekejap. AAPL. Alah. Buka macam ni juga. Kena tengok yang tadi tu lah. Tengok dekat earnings calendar. Saya jarang guna yang ni. Saya guna kalender yang lain. Tapi boleh tengok dekat situ lah. All info. Anda boleh gunakan yang ini. Paling simple, kalau siapa yang minat, anda gunakan Finviz. Finviz. Dekat sini anda type AAPL Apple. Kat situ semua ada info dia. Bila next earning dia adalah dalam ni. Adalah info tu dalam ni. Siapa rajin cari. Earning Whisper. Saya sebenarnya tak peduli sangat dengan benda-benda ni. Saya peduli pasal technical itu je. Ada dalam ni. Berapa bulan dia ni je. Double sepat India dalam ni. Semua news-news berkaitan Apple semua dalam tu. Saya punya sendiri punya platform. Tapi tu berbayar lah. Yang saya kongsikan pada Februari. Okey. Pada awal bulan depan. Biasanya untuk kuarter keempat syarikat-syarikat seperti Apple dan syarikat-syarikat seperti Microsoft, perolehan dia lebih tinggi. Sebabnya orang beli devices sebagai gift semasa musim Christmas. Tu sebabnya. Tak semestinya US akan strong balik. CPI tak. Sekali lagi saya ulang. Ini adalah untuk CPI punya ni. Sama ada strong tak strong, kita pun tak tahu. Pak Temit. Entah. Kalau tanya saya tak tahu. Ini apa yang ekonomis jangkakan. Ada yang jangka lebih rendah, ada yang jangka lebih tinggi. Okay? The thing is, average dia, maksudnya lebih ramai, menjangkakan tak berubah. Dalam setahun, kuarter tu ada 4. Kuarter tu 1/4. Setahun kan ada 12 bulan. Jadi satu kuarter tu 3 bulan. Okey. The thing is, sebenarnya saya tak peduli benda-benda ni. CPI ke apa ke. The thing is, ini 50-50. Pasaran menjangkakan lebih rendah. Kalau dia lebih tinggi, itu akan mengejutkan pasaran dan menyebabkan pasaran menjangka FOMC bertindak lebih agresif. Itu je. Tapi kalau keluar sama, itu dijangka.
Tapi kalau keluar lebih rendah, rendah tu jauh mana? Bawah daripada negatif 0.2 ni. So, ada yang dah jangka negatif 0.2. Tu dia. Boleh? Okey. Kita lihat kepada apa dekat chat yang lain. Chat-chat ni semua anda boleh dapatkan, tahu kan? Dapatkan, pergi dekat profil saya tu ada Linktree, masuk kat situ, tengok Discord, masuk kat Discord tu, pergi dekat Dropbox, savekan Dropbox punya link tu lah. Lain kali anda cuma klik dia dan lepas tu saya update chat ni setiap hari. Kita pun ada sesi live saya buat kat situ pada setiap Selasa sampai Jumaat. Hari Rabu ni tak ada. Sebab hari Rabu ni saya, esok ada, hari Rabu saya dalam kereta. Sama. UK 100 pun boleh. IBEX dan ni sama. Kalau mereka yang agresif, Atirah. Kalau mereka yang agresif. UK 100, bagi mereka yang agresif, anda boleh cari kat sini. Bagi mereka yang lebih selamat, anda tunggu satu lagi high, tunggu di sini. Ini adalah 3711. Okey, sama juga dengan yang span 35 ni. Cumanya span 35, antara span 35 dengan FTSE 100, span 35 tak break the whole thing. UK 100 break structure ini. Structure yang pertama. Ni pun setakat ini cuma 3. Yang high betul-betul dia adalah high ini. Dia macam ni. Fahamkan macam ni. Saya boleh lukis ini sebagai A, B dan C. Boleh tak? A, B dan C. A, B dan C. Lepas tu kita turun 5. Boleh tak? Untuk kita buang kemungkinan ini nak jadi benda tu, maksudnya turun 5, kita tunggu dia break macam ni. Then, dia tak dapat. Dia tak jadi buat benda ni. Kalau flat kat situ, laju kalau flat tu. Flat tu tak dapat, tak tahu. Kita nak elak flat. Tapi bagi mereka yang agresif, sini boleh masuk. Bagi mereka yang agresif. Maksud saya, kalau mereka yang agresif, anda mempunyai modal dan anda tahu anda salah. Itu je. Yes, betul lah tidak. Hanya bagi mereka yang tahu loss. Masalahnya kalau dia pergi turun macam ni, dia pergi pegang juga. Aggressive trader adalah bagi mereka yang tahu nak terima loss. Bagi mereka yang lebih berhati-hati, anda tunggulah yang satu lagi. Kita nak elak kemungkinan dia jadi flat. Nak tolak flat, nak tolak kemungkinan flat. Exactly kaedah. Exactly. Kita nak dia jadi 5. Dia bukan 3. Ni 3. Pengsan. Dia 5, dia tak dapat jadi flat. Flat adalah A, B dan C. Sekarang ni A, B, C. Dia boleh turun 5. Okey. Lain daripada itu kita masuk kepada currency pula. Semasa kita sedang nampak untuk UJ, saya masih menyangkakan UJ ni ke bawah. Okey. Ini membolehkan indeks buat ke bawah. Maksudnya yang ini di sini, yang ini, kalau dia turun, kita jangkakan apa dinamik. Ada 2. Yang pertama adalah sama ada dolar yang kuat ataupun yen yang kuat.
Betul. Kalau UJ turun ke bawah, US dollar kuat ke yen yang kuat? Nampak? Kita sedang jangkakan shorter term yen dynamic. Positif yen dynamic. Sebab UJ kita jangka ke bawah. Faham? Itu bermaksud untuk yen pair yang lain akan masuk some sort of lekuk 3. Sini. 3 lah. Akan masuk lekuk 3. Shorter term, yen dynamic. Boleh? Ingat, semua sini dah sampai 100%. Area ni dah sampai 100%. Kalau sini turun dalam 5, okey, dan itu yen dynamic. Kalau sini turun cuma 3, habis. Indeks ke atas. Tu je. Boleh? Kaitkan semua tadi yang saya cerita awal tadi. Sekarang, kita ambil satu cara melukis. Ini yang kita lukis. Sekarang. GJ pun sama. Okey? Pergerakan di sini dijangka sampai satu kawasan resisten. Kalau dia break ke atas macam mana? Tak ada apa. Ini masih B. Naik lagi ke atas? Tak ada. Ini X. Selagi dia tak break high ini, anda tak buat apa. Sama seperti indeks tadi. Shorter term. Sekarang next candle ke atas. Tapi dia menuju kepada kawasan resisten dia. Di mana ini sama dengan 618764. Ini sama dengan jangkaan untuk indeks tadi menemui kawasan resisten dia. Maksudnya ini satu lagi. Masih satu lagi atas. Kita ambil satu. Apa pendapat anda kepada pergerakan pasaran? Sama ada anda ambil view ini yang kita sedang lukis sekarang, yang ini, ataupun anda ambil view yang ini. Tak kisah mana satu view. Bila ada incomplete sequence, trade. Kalau tak ada, jangan. Jangan trade sebatang candle. Payah. Faham? Kalau kita ambil view yang kedua ni, gold mencanak ke atas. Gold akan extend ke atas. Kalau view yang kedua ni, dollar start lemah. Ni monthly, bukannya H1. Ni monthly. Bukan minute chart. Mana pergi saya punya mouse ni? Okey? Ni masih ke atas. Satu lagi. Ni extend. Maksudnya satu, yang kecil. 1, 2, 3, 4 dan 5 kecil. Bukan even bukan yang ini. Itu micro. Yang kecil. Faham? US 30 pun sama. Masih satu lagi. Sini 1, 2, 3, 4, 5 dia tadi. Ni M1. M1. Pengsan nak tengok kecil sangat. Okey, EJ. So, samalah kita jangkakan ini akan menuju satu resisten, jatuh bersama dengan indeks. Kalau ini terus naik dalam 5, indeks akan extend a bit. Mana-mana yang break, kita tukar kepada view yang kedua. Faham kaedah? Semasa tak cukup data, sini saya boleh lengkapkan sebagai C. Sebab dia ada 5. Dan kita buat correction yang lagi besar. Okey? Tak kisah. Apa pun dia nak buat, sini sebab dia tak dapat nak buat equal leg. Saya berminat nak short GJ ni. Cumanya 100% kita di atas
line ini. Jadi kita tak dapat nak entry. Pilih satu. Saya tak dapat nak kata, oh ini je yang betul. Tak. Dynamic. Kalau dia berubah, kita ubah. Jangan degil kata, oh dia tetap jatuh juga. Tak dapat. Tak dapat. Market tu cerita kepada kita apa yang dia tengah buat. Kita cuma ambil peluang bila struktur tu tak lengkap. Tak lengkap apa? Fibonacci, siri pergerakan dia tak lengkap. Itu kita trade. Daripada sini naik, boleh. Boleh, ada peluang tak trade? Tak ada. Tu je. Okey, bagi mereka yang trade M5, kan? Di sini, tak dapat. Kalau ini tadi break, ini break, turun, naik, 5 sekali lagi, 1, 2, 3, ni boleh long. Sekarang ni tak dapat. Tak ada. Benda tu je. Bila ada struktur menunjukkan dia nak naik lagi, turun lagi, tak lengkap. Tu dia. Tak lengkap daripada sudut struktur, daripada sudut Fibonacci. Okay, AUD-JPY. AUD-JPY juga dijangka akan menemui satu kawasan resisten. Ni masih lekuk 3. Ni masih lekuk 3. Tak habis lagi 3 dia. Ni masih divergence. 1, 3 ni kat sini. Kalau divergence ni break, 3 ni naik pangkat. Ni 3, 1 kita extend kan. Jangan percaya dengan elite wave. Faham tak? Percaya kepada sequence. Satu, jangan trade setiap lekuk dia. Ni masih 3. 5 minit. Okey. CAT JPY pun yang sama. Ini mungkin break. Kalau dia break, ini adalah 5 kita. Kita akan buat 4 dan 5. Kalau dia break ke atas, tak ada apa. Ini 4. Sini flat. Ni silap. Bukannya kat situ dia punya ni. Ni bawah ni. Hai. Saya rasa saya dah tukar kat sini. Kenapa dekat tempat lain saya tukar. Ni adalah B kita. Okey, 1, 2, ni 3. Ke ni. Ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Biru. Barulah dia sama cerita dengan yang lain tadi. Okey. Dolar. Kau ni nothing. Tak ada. Sama ada dolar ni sampai kawasan support dan mula naik ke atas untuk buat lekuk 2. Tak, nothing. Itu dolar index. Euro US dollar, nothing. Ni belum break, tak ada apa. Sini saya boleh buat kat sini tau. Cukup lekuk dia. Ini buat jadi flat. Turun ke bawah. Don't trade it there. Euro US dollar, U-shave pun sama. Ni belum break low, tak ada apa. Selagi dia tak break, itu sideway. GBP US dollar tak ada apa. Kita jangkakan yen pair GJ jatuh kan. Kita jangkakan GU pun jatuh. Benda sama. UCAP, ni masih lagi 3. Sama ada satu lagi low. Okay, nothing. Yang saya minat adalah bila dolar ni start X kepada Y. Faham tak? Saya nak tengok X kepada Y ni. Sebab bila itu berlaku, gold pergi mana, Sunbi? Bila itu berlaku, gold buat 1, 2, 3 ni. Kalau gold buat 1, 2, 3 ni, bearish kita tak bye-bye, Sunbi. Saya nampak Sunbi cakap tadi, bearish bye-bye. Then, barulah kita dapat masuk yang ini. Faham? Boleh? Itu sama dengan 3 lekuk dekat indeks tadi. Benda sama, semua satu je kaedah. Semua satu market je, sama je. Cumanya dia ikut yang mana? Dia ikut US dollar ke dia ikut yen? Itu je. Sekarang ni kita tunggu dolar pergi buat lonjakan 3 lekuk. Lonjakan 3 lekuk dekat dolar ni. Ni. Lonjakan 3 lekuk ni. Masa tu, gold jatuh. Masa tu, indeks jatuh. Bila dolar kembali lemah, masa tu, ikut logik. Kita tunggu struktur. Dia tak buat macam tu, kita cari struktur lain. Okay, GU pun sama.
Faham? Gold. Kita tunggu yang ni. Bukan nak masuk gold. Kita nak masuk Barrick. Gold ni 1,007. Barrick tu berapa dolar kan? Silver pun yang sama. Minyak ni kalau dia kita tunggu yang ni. Kalau dia buat. Ini macam tak, tapi saya masih lukis dia sebab saya lukis untuk kita trade, bukannya nak jual kat museum. Ini adalah flat A, B, C. Ni naik ke atas. Tak kisah. Kalau dia buat 3 kat sini, kita cari dekat Exxon. Mana Exxon kita? Chevron, Exxon, benda-benda ni lah. Bila dia buat 3 ke bawah ni. Faham? Okey? Ataupun even kepada Exxon ni. Tunggu untuk struktur yang jelas. View 1 ataupun view 2. Lain-lain daripada ni. Siapa? Lain-lain crosses copper. Copper dah break high. Copper, dia buat 3 kat sini nanti. Kita tunggu kepada Freeport. Itu je. Tunggu next data. 1, 2, 3, 4, 5. Ni wave 5. 1, 2, 3 kita masuk untuk Freeport ni. Jangan trade copper. Ni anda masuk daily. Copper tu dah nak expired. Euro AUD masih ke bawah. Kita katakan, nanti saya tukar kepada WXY. Sekarang ni saya lukis sebagai WXYXZ. Ni akan buat satu lantunan sebelum jatuh bawah balik. Itu Euro AUD, GBP, Euro GBP tak ada apa. GBP AUD tak ada apa. Ni sebagai flat. Dan GBP NZD satu lagi ke bawah. Okey. Kita break dahulu. Kita sambung balik selepas ni. Dan kita akan masuk kepada yang asas lepas ni. Daripada teori Elliott Wave kepada Fibonacci serta momentum. Okey, kita berehat sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, selepas semua analisa tu tadi, kita nak trade apa? Okey. Jadi, ini view yang kita ambil sekarang ni. Di mana dolar punya honeymoon punya masa dah berakhir. Maksudnya lekuk 3 ni dah habis. Kita jangkakan lekuk 4. Okey. Maksudnya dolar tengah tak menentu. Sideways. Semasa itu S&P 500 juga tak menentu. Dan yen pair akan buat 7 swing ke bawah. Jadi, untuk nak trading, saya cuma cari crosses. Crosses di antara komoditi dengan dolar pair yang lain. Euro AUD, GBP AUD, GBP NZD. Ni benda-benda ni. Ni adalah masa kita panggil sebagai cross dynamic. Semasa yang kecil-kecil ni. Okey, ataupun ini masanya untuk anda kumpul aset. Faham tak? Ini masanya untuk anda kumpul aset. Membeli saham-saham berkaitan dengan komoditi. Berkaitan dengan healthcare. 2 ni. Okey? Ni kita dah cerita minggu lepas. Sebaliknya, sekiranya struktur pasaran berubah kepada view yang ini, okey, bagi mereka yang dah kumpul aset, dah beli Barrick awal dan Freeport yang kita dah ceritakan tahun lepas, anda ada peluang masuk, tambah. Okey? Sekiranya kita pergi kepada view yang ini, dan indeks dah bottom. Kita akan tumpukan perhatian untuk membeli indeks apabila high ini break dan correction ini berlaku.
Ya. Yang leading anda hold. Seperti FTSE. Kita juga akan cari peluang kepada apa tadi Atirah? IBEX. Europe punya. Siapa yang canggih sikit, anda boleh cari CAC. Ya. Ni benda-benda dia. Dan juga kepada yen pair. Apabila high di sini, break. Ataupun dekat equal leg. Dah ada yang dah sampai equal leg. Boleh? Faham? Even view 2 ni, kita tak ketinggalan. Kita cuma tunggu adakah view 1 ataupun view 2. Saya tak tolak kemungkinan untuk dia masih buat benda ni. Ni masih boleh jadi. Okey, tak kisah. Kalau dia buat benda tu, dolar dan yen masih kuat. Tak kisah. Tak kisah. Sebab kita cuma trade dekat extreme of correction. Bila berlaku incomplete sequence. Itu gambaran besar kita. Jadi, untuk semasa ni masih kepada crosses, Euro AUD, GBP AUD. Kita punya correction sekarang ni adalah correction yang lebih besar. Sekejap. Ini adalah Euro AUD. Kita kena tukar dia kepada correction yang lebih besar. Nampak tak? Pembetulan ini, okey, ini sebenarnya connector dia. Sekarang ni, tengah buat connector. Bagi mereka yang agresif, okey, bagi mereka yang agresif, anda boleh cari equal leg dalam ini. Equal leg dalam ni, bila dia buat lantunan dan satu lagi. Tarik Fibo yang 3 ni. China tukar bond US itu dah berlaku 2 tahun, 3 tahun dah Sunbi. Dia memang kumpul. China, Rusia kumpul ni. Sebab itu kita pernah cerita bahawa exist ataupun paksi kepada ekonomi kali ini kalilah. Dah memang betul-betul berubah. Pelabur pun sedar bukan hanya pelaburan dekat Wall Street. Faham? Bukan hanya pelaburan kepada leverage. Tapi leverage itulah yang menarik kepada pelabur. Tu masalahnya. Tu something yang payah nak katakan tak lah. Untuk untuk GBP AUD ni, B dia, ini flat. Kita tak dapat nak masuk. GN ini berada dalam, nak masuk, ni dah berada dalam kawasan equal leg. Belum. Mungkin cuma 618. Betul? Dia melabur tanpa pakai duit dia. Itulah. Second buy untuk emas. Okey. So, selagi view yang pertama ni kita masih pegang yang sama. Cuma tunggu perubahan. Kalau ada perubahan, then saya akan updatekan ke arah FOMC kali ini adalah amat-amat penting. CPI minggu ni, bank punya perolehan pada minggu ni akan shape apa yang pelabur jangka untuk FOMC. Sekiranya masih tak nampak untuk FOMC, kena tunggu FOMC lagi. Barulah struktur tu jelas. Menarik kan? Kita boleh kaitkan apa yang kita lihat dan tunggu dalam kalender kepada apa anda tengok dalam chart. Nampak kaedah? Sekarang ni chart kita ada makna. Bukan cuma lukis-lukis je. Seronok je kau lukis kan. Setakat nak lukis, saya boleh lukis ke atas. Saya boleh lukis ke bawah. Macam mana tu? Tapi kita tengok mana yang tak lengkap. Kita ambil yang higher probability semasa ni. Disebabkan oleh saham tadi. Apple tak sampai lagi, Microsoft, 2 syarikat yang paling tinggi market cap dia. Satu kita masih katakan ke bawah. Tapi dia tak terlalu agresif. Maksudnya low ini kita jangka dia tak break. Sebab Apple dah nak sampai.
Microsoft dah nak sampai. Tesla dah sampai. Nampak? Bukan hanya seronok-seronok lukis. Ada maksud dia. Jadi anda tengok apa event, apa ni, anda tahu. Anda boleh jangka had mana dia. Oh, teruk sangat. Then Apple akan extend. Tak apa. Cara dia lukis balik cat saya. Lepas tu anda ikut sesi-sesi macam ni, saya terangkan. InsyaAllah bagi masa. Kita ceritakan bukan hanya cat tu ada makna. Kalau setakat lukis-lukis saya, ini saya boleh lukis ke bawah macam ni. Kan? Boleh. Yes, dia ada makna. Dan anda pun faham apa yang sedang jadi, apa ni kan. Bukan hanya untuk trading, untuk kita sendiri. Even kepada kerja anda dan lain-lain. Okey, jadi kita masuk kepada bab kita, iaitu kepada asas struktur pasaran. Basic dia benda ni je. Kita pergi yang basic, amat basic dahulu. Okey, ni ada siapa-siapa tak nak benda ni? Ni tak perlu kan rasanya. Yang ni. Ada siapa-siapa nak? Kalau nak, saya pergi letak dekat Discord. View 1, view 2. Kalau nak, saya letak kat Discord. Nak, tak nak? Tak perlu rasanya. View. Current view. Ni current view. Okey, dan ini adalah alternatif. Saya letakkan dekat Discord lah lepas ni. BTC kejap. Bitcoin lepas ni saya updatekan dekat apa? Chat ni saya update sekarang lah. Chat Bitcoin ni. Saya ambil dekat Discord . Saya update sekarang lah. Kalau anda nak long US dollar, anda boleh short Bitcoin. Kalau anda rasa US dollar masih kuat. Okey. Nanti lepas ni saya share Bitcoin ni, saya update. Bitcoin ni ada tak dalam tu? Kripto saya alih rasanya. Tak apa. Buat Bitcoin sajalah. Saya ada cat-cat lain tu. Cumanya saya nak updatekan dia dekat MT4, MT5 ni. Aduh. Memang leceh. Okey. Saya update kat sini lah. Ambil kat sana. Okey, ni full chat dia lah. Okey. Okey, Syaris. Ambil kat, tahu kan dekat mana nak ambil kan? Ambil sanalah. Cardano. Shiba Inu dah tak ada dalam Binance kan. Macam-macam, meriah. Hari ni ada apa lagi company yang kena macam-macam lah. Tapi meriah lah. Kita nampak ada perlawanan di antara digital currency iaitu di antara private dan juga kepada central bank. Selagi ekonomi kita berbentuk sekarang ni, saya tak nampak private boleh menang. Kecuali kita ada nama-nama besar, BlackRock lah, Elon Musk lah yang masih support dia. Tetapi kalau diorang ni dah tak support yang tu, then saya nampak central bank akan menang. So kita ada perlawanan di antara dua, satu pihak yang nak bebas, satu pihak yang nak kestabilan. Dua tu. Yes. Dia dah kena investigate pun exchange crypto. Tapi tak kisahlah. Yang kita nampak dia nak kata berkubur, saya tak nampak dia berkubur setakat ini.
Sebab masih ada nama-nama besar yang masih memegang dia. Tapi dia kena regulate lah, tu je. Dia tak boleh terlalu bebas, kan. Sebabnya anda nampak apa jadi dekat faham? Okey, tak kisah. Apa pun yang jadi, kita based on structure pasaran. Apa kita nampak? Kalau kita nak ambil cerita banyak sangat ni, cerita apa kita nak ikut? Nampak benda ni je. Simple. Buat benda